iaitu dihalakan mereka pergi memperhentam kerajaan-kerajaan besar yang kaya-kaya lagi makmur, mana-mana yang berhampiran dengan tanah Arab. Lalu dia pun memperkemaskan tentera besar melanggar mula-mula ke negeri Parsi. Dijadikannya pemimpin umum bagi tentera ialah panglima besarnya bernama Khalid bin Al-Walid radhiyallahu an. Tiba Khalid ke sana, dapatlah diambil negeri Iraq dan Jazirah daripada tangan Parsi. Dan orang yang mula-mula menyampaikan Islam di Iraq ialah Sa'ad bin Abi Waqqas yang turut sama dengan Khalid ibn Walid. Dah beratus juta orang-orang Islam di Iraq diislamkan dan Islam, dan awal-awal diislamkan Iraq itu oleh Sa'ad bin Abi Waqqas. Sekarang sudah berapa juta rakyat Iraq daripada zaman Sa'ad sampai zaman sekarang. Pahala ratusan juta umat Islam Iraq, mereka Islam, pahalanya dikongsi bersama oleh Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Subhanallah tuan-tuan. Sebab tu kita jangan berkira dalam bab agama kita tak tahu apa yang kita buat ni nak jadi apa. Tuan-tuan wakaf tanah untuk buat sekolah, tuan-tuan tak tahu apa nak jadi pada sekolah tu. Mana tuan-tuan tahu? Ada Abu Ayyub Al-Ansari sedar dan insaf tanahnya itu akan dijadikan raudah. Dia pun tak sangka. Dia wakaf je untuk Rasulullah. Bila dia wakaf untuk Islam, Nabi umumkan ini raudah, taman-taman syurga. Siapa yang semayang dalam dia macam semayang dalam taman syurga. Siapa sangka tuan-tuan, berbilion manusia berebut nak semayang di raudah. Kalaulah dia tak wakaf, apa jadi pada dia? Sebab tu tuan-tuan, yang mana ada wang, silakan wakaf. Jangan kedekut, jangan berkira untuk kita. Ni Sa'ad bin Abi Waqqas, dia kerja, dia menyebarkan Islam, akibatnya satu negeri Islam. Berapa banyak pahala dapat pada Sa'ad bin Abi Waqqas. Adik-beradik Sahlu yang mewakafkan tanah mereka untuk dijadikan Masjid Nabawi. Masjid Nabawi itu anak yatim 2 orang punya tanah, diserahkan pada Islam buat masjid Nabi yang pertama. Sekarang berapa bilion umat Islam yang semayang dalam masjid dia, berapa banyak pahala dapat pada 2 anak yatim itu. Kita hari ni kedekut nak wakaf, menggeletar nak wakaf, berkira-kira nak wakaf. Bagi RM1 minta sebuah mahligai dalam syurga. Cerdik dia tu. RM1 pun ustaz dapat mahligai ustaz. Iyalah. Kalau RM1 pun dapat, kalau sejuta. Ada orang tak kedekut duit beli kereta, padahal kereta bukan harta yang boleh mengekalkan nilai harta semasa dibeli. Tetapi yang meningkatkan jumlah pembelian harta ialah wakaf. Tuan-tuan beli rumah, ada orang kata nilai rumah tak rugi ustaz, lagi mahal ustaz, lagi mahal. Tak, bukan nilai rumah, nilai yang paling mahal ialah wakaf di hari kiamat. Wakaf di hari kiamat. Sebab tu kena wakaf, cari jalan. Kita tak sangka apa benda yang kita nak buat, apa benda yang kita akan dapat dengan sebab kita berwakaf. Tuan-tuan ada tanah, jangan kedekut. Bila kita mati, belum tentu anak wakaf atas nama kita. Tah dijual dengan dekat Tokyo, China mana tak tahu, akhirnya dibuat kasino. Buat dandut punya tempat, buat disko dut punya tempat. Kita pun duk disko dalam kubur. Kita ingatkan anak ni aku nak bagi ke anak aku dah. Dia tak ingat, dia kata ni kalau aku jual dapat 2 juta, 3 juta. Kalaulah kita wakaf, berapa banyak kita dapat? Ni yang sama-sama tuan-tuan fikir. Cuba tengok Sa'ad bin Abi Waqqas, Amru al-As. Mereka berjihad, mereka keluar berjalan. Akhirnya Amru al-As mengislamkan orang-orang Mesir. Berapa juta sekarang orang Islam di Mesir sejak zaman Amru sampai zaman sekarang. Bilion tuan-tuan. Bilion dapat pahala kepada Amru al-As tanpa dia duga yang apa dia buat itu sebenarnya cukup besar di sisi Tuhan. Kemudian diutuskan pula Saidina Abu Bakar kepada Khalid, hendaklah lekas bawa setengah tentera yang sama-sama dengan kamu itu, pergi lepaskan tolong tentera yang berperang di negeri Syam. Maka Khalid pun pergi dan tinggal gantinya menghentam Parsi, panglimanya bernama Al-Muthanna bin Harithah, sehingga dapat mati, sehingga dapat khabar kematian Saidina Abu Bakar, dan digantikan pula oleh Saidina Umar menjadi khalifah Rasulullah. Mula-mula Saidina Umar, Saidina Abu Bakar utuskan Khalid ke negeri Iraq. Bila menang di Iraq, peluh pun tak habis lagi, menitik tak kering peluh lagi. Saidina Abu Bakar utuskan Khalid
pergi pula ke Syam. Kerana umat Islam terkepung di sana oleh kerajaan Rom. Tinggal separuh tentera di Baghdad, bawa separuh lagi tolong tentera Islam di Syam. Khalid tak bantah tuan-tuan. Pasal apa tak bantah? Pahala nak bantah apa? Kalau kita ni tuan-tuan, anak-anak ni bantah, yang mak suruh baca Quran, man, baca Quran. Semalam dah baca. Nampak tak? Bantah saja. Pahala bantah buat apa? Pasal apa nak bantah pahala? Baca Quran. Kadang-kadang suami ajak isteri pergi mengaji, bantah isteri. Mengaji orang nak pergi pasal malam. Mengaji setiap hari ada, pasal malam seminggu sekali. Fikirlah sama, mengaji. Bantah buat apa pahala? Ya Allah. Bawang di mana-mana boleh beli. Apun balik mana-mana pun boleh beli. Kopok lekor bila-bila boleh beli. Tapi ilmu macam kita ni tuan-tuan, jarang-jarang dapat. Mailah mengaji, bantah juga. Bantah buat apa pahala? Jangan bantah. Benda yang pahala jangan bantah. Sain aja. Apa susah? Kan apa susah? Sain aja, ya Allah. Jangan marah akak ya, sabar-sabar ya. Kadang-kadang kita marah benda yang berpahala. Memang kena marah lah ustaz. Kenapa pula suami saya masa dia nak menikah tu ustaz, dia kata duda ustaz. Kematian isteri anak 4. Tu yang saya geram. Saya tahu dia nak kahwin, malah saya tahu dia berkawan dengan satu perempuan. Memang saya izinkan. Saya suruh dia kahwin, saya tak bantah ustaz. Apa bantah? Saya dah mengaji dengan ustaz. Saya dengar ceramah ustaz. Habis tu kakak pergi masa kenduri dia. Pergi, kakak lah yang iring dia ustaz. Tu kenapa kakak tak macam bantah pula ni? Macam mana kakak tak bantah? Dia kata kakak dah mati. Dia beritahu dekat qadi tu kakak dah mati. Itu yang akak geram tu. Macam mana akak tahu dia kata akak dah mati? Akak pergi pejabat agama, nengok borang dia. Duda anak 4. Hai ya Allah tuan-tuan. Tuan-tuan nak menikah pun buat elok-elok. Janganlah tipu-tipu. Orang perempuan ni pantang ditipu. Sekali tuan-tuan tipu, dia tak percaya dah. Dia dah bagi kepercayaan, bagi pada kita semua. Korban habis dah tuan-tuan untuk suami. Tiba-tiba bapak-bapak tipu dia, marahlah dia. Abang-abang tipu dia, marahlah. Orang perempuan ni jangan tipu. Cakap elok. Orang perempuan ni pantangnya apa? Berkasar, pukul, jangan. Tuan-tuan sepak dia sekali sampai mati dia ingat. Sebab tu tuan-tuan kalau nak minta menikah lain, minta pelan-pelan, slow-slow. InsyaAllah dia